أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il Israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratikal mustaqim. Baik, pelajaran kita muka surat 30 ya. Sifat maknawiyah ya. Yang ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Maka hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat qadrah. Yang ke-15, kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat iradah. Yang ke-16, kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat ilmu. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat hayat. Yang ke-18, kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar akan tiap-tiap yang maujud. Hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat sama. Yang ke-19, kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat, benda yang ada. Hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat basar. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Tuhan yang berkata-kata. Maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat kalam. Wallahu a'lam. Ahli jemaah dirahmati Allah sekalian, baik dalam pelajaran ilmu usuluddin ini satu masalah yang sedikit rumit lah untuk kita faham. Kata rumit sangat tu tidak, akan tetapi dia melibatkan sikit fahaman akal sikit. Sebabnya kita dah belajar pada pelajaran yang lepas
Yang pertama kita melalui sifat nafsiyah namanya. Ya, sebab dia faham panjang lagi tu. Tapi malam ni kita dah bertemu dengan maknawiyah ni. Wujud artinya menceritakan zat. Bila kita sebut tentang Allah Ta'ala, hak pertama mesti terlintas pada akal kita, Allah ada. Dan wajib kita jelas dan wajib kita iktiqadkan Allah ada dengan keadaan wajib ada dan keadaan hakiki ada secara mutlak. Yang kedua, bagaimana keadaan adanya itu? Adanya Allah Ta'ala itu dalam keadaan adanya tiada permulaan, itu namanya qidam. Adanya tiada kesudahan, itu namanya baqa. Adanya tiada seumpama dengan makhluk, itu namanya mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Adanya Allah Ta'ala itu qiyamu ta'ala bin nafsi, tiada siapa yang cipta di Allah Ta'ala, malah dia menciptakan alam. Dan dia zat, dia bukan sifat. Dan akhir sekali, hal keadaan wujud Allah Ta'ala itu ialah wahdaniyah. Tidak ada syirik sama sekali bagi zat Allah Ta'ala. Asa lagi tunggal. Jadi sempurnalah keadaan zat Allah Ta'ala itu. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada yang tidak layak. Maha suci Allah Ta'ala itu ada permulaan wujudnya. Maha suci Allah Ta'ala itu ada kesudahan wujudnya. Maha suci Allah Ta'ala itu ada persamaan dengan alam ini akan wujudnya Allah Ta'ala itu. Zatnya. Dan Maha suci Allah Ta'ala daripada ada orang yang menjadikan dia. Maha suci juga Allah Ta'ala daripada sifat zat tempat bergantung. Sedangkan dirinya adalah zat. Kemudian Maha suci Allah Ta'ala daripada dua atau lebih. Dia tunggal lagi asa. Maha suci daripada sebarang syirik. Pada zat, pada sifat maupun pada af'al. Kemudian tuan-tuan, itu hal keadaan zat semata-mata kita bincang. Itulah Tuhan kita. Tetapi apa yang kita lihat, alam ni depan mata kita. Mustahil alam ni jadi sendiri, wajib Allah Ta'ala itu ada, alam itu ada yang menjadikan, yang menjadikan itu Allah Ta'ala. Bila adanya alam ni nyata pada kita, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Nyata sifat kodrahnya. Tajali pada alam ini. Tidak cukup dengan Allah Maha berkuasa. Mesti Allah Ta'ala berkehendak. Dengan kehendaknya lah adanya ada yang ada ni. Dan tiadalah yang telah tiada. Dengan kehendaknya. Bila Allah Ta'ala Maha berkehendak, tidak cukup dengan Maha berkehendak saja. Allah lagi Maha hidup. Allah Ta'ala berkuasa. Kehendak. Allah lagi Maha hidup. Dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, Allah Ta'ala berilmu. Hasil daripada hidup Allah Ta'ala itu ia berilmu. Selepas berilmu, wajib Allah Ta'ala itu bersifat Maha mendengar. Ini semua kesempurnaan tuan-tuan. Maha melihat, lagi Maha berkata-kata. Jadi kita simpulkan semua tuan-tuan, patut memang tersawur dah dalam kepala kita 13 tu. Nampak terus-terus dia. Terasa tuan-tuan, itulah Allahu Ta'ala. Zat yang kita duk sembah hari-hari. Zat dengan kerananya kita puasa. Kerana zat itulah kita pergi haji. Kerana zat itulah kita bersedekah. Kerana zat itulah kita berzakat. Kerana zat itulah kita taat segala perintah Tuhan. Dalam 30 juzuk Al-Quran itu tuan-tuan. Tak banyak mana sangat. Mahir di mulut, di bibir seorang patutnya. Patutnya dimain-mainkan. Baguslah setengah budak ni nyanyi-nyanyikan. Tapi nyanyi aja tak padan, tak reti. Hafal aja tak padan, tak reti. Nak reti lah tuan-tuan. Kait mengait. Jadi apabila sempurna saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan segala 7 sifat tadi, ada qadratnya, ada iradatnya, ada ilmunya, ada hayatnya, ada sama, ada basar, ada kalam semua sekali. Ini semua sifat kesempurnaan zat Allah Ta'ala yang melibatkan penciptaan alam ini. Penciptaan. Jadi sifat yang 7 itulah yang sangat nyata pada kewujudan alam ini. Kalau Allah tidak Maha mendengar, takkan bunyi-bunyian ada. Allah jadikan segala-galanya dengan mendengar. Tetapi Allah, pendengaran Allah Ta'ala tidak terhad kepada bunyi sahaja. Meliputi segala-galanya. Bangsa dengar bunyi ini pada makhluk sahaja. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Apabila nyatalah kesempurnaan zat Allah Ta'ala dengan sifatnya Maha berkuasa, maka para ulama dengan kecerdasan akal mereka itu
Di sana ada satu keadaan lagi. Apabila Allah, kita sebut dulu, hakikatnya zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Apabila zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa itu, maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mazhab yang membahas tentang masalah ma'nawiyah ini berkata, di sana ada satu lagi sifat. Satu lagi sifat. Iaitu sifat kaunuhu. Hal keadaan zat itu yang berkuasa. Itu kita katakan zat qadrat, satu sifat yang wajib berdiri pada zat Allah Ta'ala. Qadrat, sifat berkuasa, satu sifat yang berdiri ia pada zat Allah Ta'ala. Hakikatnya, zat Allah Ta'ala yang berkuasa. Hari ini, oleh kerana adanya zat Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maka di sana ada satu sifat lain, hal keadaan zat itu yang maha berkuasa. Kan dengar apa tuan-tuan? Nak nama itulah payah tu sebab saya ambil daripada pangkai tadi. Supaya dekat kita faham tuan-tuan. Jadi, kerana Allah Ta'ala yang maha berkuasa itu, kerana berdirinya qadrah kepada zat Allah Ta'ala itu, maka di sana ada satu sifat lain, iaitu hal keadaan zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa itu. Itu namanya kaunuhu qadiran. Dikeranakan oleh qadrah. Sifat yang ada keranakan. Dikeranakan. Dia beza dengan wujud. Wujud ni ada, tidak dikeranakan oleh apa-apa. Wujud zat, hakikat zat itu sendiri. Ini tidak sifat yang bergantung kepada sifat yang sebelumnya. Iaitu bergantung pada sifat qadrah, maka ada hal keadaan Allah yang maha berkuasa. Boleh tuan-tuan ya? Itu kita dapat satu sifat tu, hak lain tu pecah sama je. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kalau kita nak ambil contoh dekatkan faham kita lah. Cikgu, kita tahu dah, cikgu ni guru yang kerjanya ngajar. Maknanya cikgu mengajar. Kalau tak mengajar, tidak nama cikgu. Jadi cikgu dengan mengajar ni tak cerai tanggal tuan-tuan. Sifat cikgu dah mengajar. Dah. Tapi bila keadaan dia mengajar, ada masa dia tak mengajar. Cikgu, Allah Ta'ala tak ada masa tak mengajar. Allah Ta'ala tak ada masa tak berkuasa. Berkuasa senantiasa. Tapi cuma cikgu, ada masa-masa lah. Masa dia mengajar. Cikgu sifatnya mengajar. Tapi bila dia mengajar, dia tengah mengajar, hal keadaan cikgu sekarang sedang mengajar. Cikgu sedang mengajar. Jadi para ulama bahas, cikgu mempunyai sifat mengajar. Sedang mengajar, satu sifat lain. Satu keadaan yang lain. Faham tak? Satu keadaan yang lain, dikarenakan cikgu ni boleh mengajar. Maka dia sedang mengajar. Kalau dia bodoh, tak pandai ngajar, ada sedang ngajar? Tak ada. No. Jadi kata dikeranakan oleh suatu kerana. Maknanya, hal keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa itu, kerana Allah Ta'ala bersifat yang maha berkuasa. Kerana itu. Jadi, kaunuhu qadiran disebut. Jadi wajib beriman kepada sifat ini. Boleh ke tuan-tuan? Jadi muktamad di sisi ulama tidak boleh menafikan adanya dua sifat. Sebab ujung kita kata dia maha berkuasa, hakikatnya sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, tiada yang mawjud, tiada yang mahdud, lain daripada kodrat. Lain daripada kodrat. Tapi dikeranakan ada kodrat. Faham itu tuan-tuan ya? Itu hubung kaitnya. Sifat lazim berlaziman namanya. Baik, yang kedua payah sikit nak fahamnya. Dia sebut situ tiada ia maujud dan tiada ia makdum. Itu apa maknanya? Tidak wujud dan tidak wujud. Makdum tu maknanya tiada tuan-tuan. Wujud maknanya ada. Jadi sifat kaunuhu qadiran ni, kaunuh hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa ni, tidak wujud, tetapi
Tidak pula tak ada. Hai, payah mat ni duduk tengah ni. Nak kata ke tak ada, ada. Nak kata ke ada, tak ada. Kalau cakap mudah kita kampung. Bahasa itu, tuan-tuan. Nak kata ke tak ada, ada. Nak kata ke ada, tak ada. Baik. Dia namanya tidak wujud pada kharij. Itu lagi kau payah. Tidak wujud pada kharij, tidak wujud tapi wujud pada zihin. Kena beria sikit tuan-tuan. Sebelum kita naik papaitan ni, udah dulu. Baik tuan-tuan, kita ambil contoh untuk membahaskan ada dengan tak adanya. Sebenarnya dia adik-beradik juga dengan sifat umpamanya kidam, dia gelar sifat haliyah, hal keadaan. Cerita hal keadaan. Baik. Sekarang ni kita contohkan cikgu lah. Saya sebut daripada tadi, senang dekat faham. Cikgu mengajar. Okey, cikgu mengajar ya. Jadi tuan-tuan tahu cikgu mengajar. Cikgu adalah cikgu adalah mengajar. Cikgu bersifat mengajar. Nampak itu. Kemudian dia tengah mengajar. Kita tengah mengajar. Cikgu bersifat mengajar. Maknanya kita nampak cikgu tu mengajar. Masa dia tak mengajar pun, kita tahu cikgu boleh mengajar. Keadaan mengajar tu ada pada dia. Dan sekarang dia tengah mengajar. Tuan-tuan. Keadaan cikgu mengajar. Nak cari ke? Yang kita nampak, cikgu mengajar. Hal keadaan cikgu mengajar tu, hal keadaan mengajar tu, nak khabar ada, memang ada dia mengajar. Tapi ada tu, ada cikgu mengajar. Tapi keadaan cikgu mengajar tu, ada tu dah. Keadaan mengajar tu. Yang kita nampak, cikgu mengajar. Tapi keadaan cikgu mengajar, tak nampak. Tapi ada tak ada keadaan cikgu mengajar? Ada, masa dia mengajar lah. Masa dia mengajar, keadaan dia mengajar. Tapi yang kita nampak dia mengajar tu lah. Cukup payah sikit nak faham tuan. Tapi tak apa, satu lagi. Untuk dekat faham ni. Okey, kita ambil contoh tua. Ni kau dekat nak faham, mudah faham sikit. Tua. Tua ialah ayah lebih tua daripada anak. Kenapa? Kerana ayah lahir dulu, anak lahir kemudian lah. Itulah dia yang tua. Keadaan ayah lahir dahulu, anak lahir kemudian. Kita nampak anak, kita nampak ayah. Jadi kita boleh cakap anak ayah tua daripada anak. Okey, sekarang tuan-tuan cuba fikir sekali imbas. Mana tuanya? Tua. Ada tua. Tahu tua tu ada. Tua tu ialah cerita je. Cerita sajalah. Cerita anak ayah lahir dulu. Anak lahir kemudian, itulah dia tua. Yang kita nampak tu anak, yang kita nampak tu ayah. Tapi yang kita tahu ceritanya ayah lahir dulu, anak lahir. Jadi cerita yang menyatakan ayah lahir dulu, anak lahir kemudian itu dinamakan tua. Kalau nak nampak pada zahir, tak dapat benda nak nampak. Tapi tahu tak tuan, tua ni ada? Ada tak ada? Ada tak? Ada tak tua? Ada. Itu namanya hal keadaan. Itu maknanya cara kita mengenal tuan-tuan. Hal keadaan anak lahir kemudian daripada ayah. Itulah dinamakan tua. Tapi nak nampak, tak nampak. Pada zahir tak dapat nak tunjuk. Tapi tahu ada. Setuju tak tuan-tuan? Tahu ada je, sifat tua tu ada. Jadi sifat tua ni disebut sebagai hal keadaan. Payah sangat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hal keadaannya. Tua maknanya hal keadaan.
Dia ni jadi kalau kita ambil situ, hal keadaan ni dia ada. Tapi nak nampak secara terang-terang tiada. Jadi ulama usuluddin menamakan ini dia gelar wujud pada zihin. Apa zihin? Wujud pada akal. Sini apa dia? Tiada di sini makdum. Dia, dalam kitab kita gelar makdum. Makdum kata dia tiada wujud pada kharij. Kharijnya pada luaran. Pada kharij tak nampak. Jadi hakikat yang dikatakan tua itu pada akal kita tahu tua itu ada. Tapi tua ni hal keadaan menceritakan satu-satu suasana. Suasananya ialah anak lahir kemudian daripada ayah. Itulah tua, tuan-tuan. Jadi nak ngabarkan sekarang ni sifat ini gitulah. Nak menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat maha berkuasa. Ya, keadaan Allah Ta'ala, keadaan zat yang maha berkuasa. Sedangkan zat Allah Ta'ala sudah maha berkuasa. Okey. Zat Allah yang berkuasa. Kita dah belajar dulu. Ini maknanya kodrat lah ni. Kodrat ya. Zat Allah Ta'ala yang zat Allah yang berkuasa ataupun yang maha berkuasa. Ini hak kita belajar dulu, sifat kodrah. Sekarang ni hal keadaan. Keadaan zat Allah yang berkuasa. Dia gelar kaunuhu qadiran. Boleh, tuan-tuan? Begitu keadaannya. Yang tambah situ je. Hal keadaan. Jadi, cerita zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi sekarang ni, hak kita belajar malam ni, hal keadaan zat yang maha berkuasa itu. Jadi, kedua-dua ni, qadrat satu sifat lain. Kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala, satu sifat yang lain pula. Ini diputuskan oleh ulama usuluddin. Maknanya, barang siapa menafikan dia kata zat Allah berkuasa, sudahlah. Tak ada keadaan tak ada kuasa. Muktamad di sisi ulama, kufur ia. Na'udzubillah, tuan-tuan. Kufur ia. Cuma ada mazhab, umpamanya Abu Asy'ari, dia tak bahas. Dia ngaji sifat 20 sampai 13. Dia tak bahas hak ni. Pening kepala kata dia. Dia tak bahas. Tetapi dia beriman bahawasanya ada sifat maknawiyah. Gitu aja. Ada bersifat kaunuhu qadiran. Pakai tu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan boleh dapat ya. Maknanya kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat Allah yang maha berkuasa dan ada keadaan Allah Taala yang maha berkuasa. Gitu. Itu je. Cuma nak mendekatkan faham tadi, payah sikit. Hal keadaan tu ya. Cuma istilah dia pakai wujud pada zihin, wujud pada akal. Tua ni wujud pada akal kita saja. Nak tengok tak ada. Yang boleh tengok anak ayah. Yang boleh tahu ayah lahir dulu, anak lahir kemudian. Itu saja. Nak kata tua betul, nak cari tua, mana ada tuan-tuan? Banyaklah benda yang boleh carinya. Jadi dalam bahasa usuluddin namanya inilah sifat haliyah. Sifat hal keadaan. Sifat haliyah. Gitu juga. Hak kita belajar dulu apa? Qidam. Baqa. Mukhalafah. Qiyamu ta'ala bin nafsi. Sama juga. Umpamanya kita ambil baqa, kekal. Apa dia kekal? Kekal sama juga dengannya. Kekal ini diwujud pada zihir, pada akal saja. Tak wujud.
Kekal artinya binasa alam Allah Ta'ala tak binasa. Alam akan binasa, Allah Ta'ala tidak akan binasa. Itu dinamakan kekal. Yang ada alam. Yang ada Allah. Yang dapat kita baca. Gitu. Tapi kekalnya mana? Kekalnya ialah perbezaan zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk. Zat Allah Ta'ala tidak akan binasa. Zat makhluk akan binasa. Itu namanya baqa'. Itu namanya kekal. Tak? Nak cari baqa' yang tak ada. Baqa' adalah cerita wujud Allah. Gitu kesimpulannya. Hal keadaan wujud Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Hal keadaan alam ini akan binasa. Dan tetap dalam keadaan binasa. Hal keadaan Allah Ta'ala tidak akan binasa. Itulah dia kekal. Nampak? Dia cerita wujud. Dah sebut hari itulah. Sama juga kidam, sama juga baqa', sama juga mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Dia jadi ada pada akal sahaja. Tidak ada pada zahir. Tidak ada pada nak pandang semudah itu tak boleh. Fikir baru dapat. Baru dapat. Nazar, fikir secara berat sikit baru kita dapat tahu, oh, alam ini keadaannya fana ataupun binasa. Allah Ta'ala keadaannya kekal buat selama-lamanya. Itulah zat Allah. Maka, apa dia? Baqa'. Baqa' artinya menceritakan bahawa Allah Ta'ala tidak akan binasa buat selama-lamanya. Itu namanya hal keadaan. Jadi, akal kita dapat menangkap itu. Nama dia wujud pada zihin. Wujud pada akal. Gitu. Tiada wujud pada zahir. Tiada wujud pada kharij, pada luaran fikiran. Tak ada. Gitu ya. Okey tuan-tuan ya. Ini termasuk mata pelajaran yang payah sikit. Payah sikit. Buah sebelik sikit kata tak orang. Baik tu. Ya. Ya, hal menunjukkan hal keadaan. Ya, bergantung pada maknanya. Berkeranakan. Dikeranakan sebab mahani. Jangan lari. Dia tak boleh lari tu. Dia mesti dikeranakan oleh sifat qadrah lah. Maka ada kaunuhu qadiran. Berbeza dengan qadrah. Tuan-tuan. Baik, bila kita bincang tu, kita beza dengan qadrah. Qadrah ini, kalau tadi, hal keadaan tadi, umpama tua, umpama ini, qadiran, umpama qidam, boleh berlaku contoh berlaku ni. Qidam boleh bawa sini, baqa' boleh bawa sini. Dia beza dengan qadrah. Qadrah cerita zat. Qadrah ni sifat wujud pada zihin. Juga wujud pada kharij. Itu diganya. Dia ada belaka. Pada zihin tentu dah. Tahu Allah yang maha berkuasa. Buktinya adanya alam. Allah maha berkuasa mencipta alam. Sebab takkan alam ni jadi sendiri. Kita tahu dah. Adanya alam ni pasti Allah Ta'ala maha berkuasa. Fikiran kita tahu dah. Dah buat kesimpulan sangat dah itu. Tahu tu kita. Wujud pada akal kita sangat terang. Allah maha berkuasa. Bila sebut Allah maha berkuasa, tak ada lain dan tidak bukan adanya alam ini. Menunjukkan Allah maha berkuasa. Bukti di depan mata kita, tingginya langit, gagahnya gunung, luasnya bumi terbentang, bukan nampak terang-terang. Jadi pada akal pun kita tahu Allah maha berkuasa. Pada tanda-tanda pun kita nampak sangat. Tak? Tanda-tandanya nampak sekali. Nampak sangat tanda-tandanya. Jadi ulama memutuskan, maknanya Allah maha berkuasa itu,
nyatanya. Disaksikan. Nampak tak tuan? Nyata sangat. Baik. Untuk dekatkan faham lagi, kalau kita bahasa kepada diri manusia. Bila sebut sifat melihat umpamanya. Sifat melihat. Pada kita lah. Bila sebut sifat melihat, yang nyatanya maknanya dengan kita melihat, kita nampak alam sekeliling. Kenapa? Kerana ada mata. Mata, salah satu sifat ma'ani bagi kita manusia. Nampak tak? Mata, nampak semua orang. Nampak terjoleh mata, dua seorang. Mata. Jadi, zahirnya boleh nampak. Dari segi fikiran kita pun, kita tahulah. Bila kita nampak itu cerah, itu gelap, maknanya kita ada sifat kita melihat. Kita melihat dan kita ada alat untuk melihat. Jadi, alat pun ada, melihat pun melihat. Jadi, wujud pada akal, wujud juga pada luaran, pada kharij. Itulah contoh yang lebih mendekatkan faham. Bukan Allah Ta'ala gaya itu, tuan-tuan. Gitu gayanya. Jadi, sifat ma'ani, wujud pada akal, wujud pada luaran. Sifat ma'nawiyah, wujud pada akal saja. Pada luaran tak ada. Sebab kalau pada luaran kita tengok, kita akan jumpa dengan ma'ani. Kita akan jumpa ma'ani. Kita tengok hal keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kita akan melihat kuasa Allah. Kita melihat Allah yang maha berkuasa, kita jumpa. Dengan adanya langit, ada jumpa Allah maha berkuasa. Allah bersifat qadrah. Jadi terang-terang kita boleh lihat. Tapi keadaan Allah Ta'ala berkuasa, kita tak nampak keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Tapi akal kita tahu. Memang Allah Ta'ala keadaannya maha berkuasa. Jadi ulama memutuskan, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ini, wujud pada akal, pada zihin, tapi tiada wujud pada kharij. Macam tua tu tadilah. Kita tahu tua tu ada. Tetapi tak nampak dengan bukti-bukti yang nyata. Cuma kita tahu dia menceritakan hal keadaan anak dengan perbezaan anak dengan ayah. Itu sajalah. Jadi itulah sikit tuan-tuan perbezaan di antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Esok kita akan tempuh belajar lagi pada itu. Jadi senang kalau dah hurai hari ni, esok kita lalu je. Tak ada masalah. Jadi ia maujud, ia tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Bahasa yang dipakai oleh kitab. Dan ia sifat yang lain daripada sifat qadrah. Baik tuan-tuan, bila kita dah bincang satu sifat, kita pakai semula. Senang. Jadi maknanya, ini kita bincang qadrah. Jadi berikutnya diikutilah. Zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Zat Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Zat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Zat Allah Ta'ala yang maha hidup. Zat Allah Ta'ala yang maha melihat. Allah yang maha mendengar. Zat Allah Ta'ala yang maha berkata-kata. Berkata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup sifat. Tuan-tuan pakai ini. Zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Ini sifat iradah. Yang kita doa kita baca ini, ini. Keadaan zat Allah Ta'ala. Keadaan zat Allah Ta'ala. Keadaan zat Allah Ta'ala yang berkehendak. Keadaan zat Allah Ta'ala yang mengetahui. Keadaan zat Allah Ta'ala yang hidup. Zat Allah Ta'ala yang melihat, maha melihat. Mendengar. Yang berkata-kata. Itulah keadaan. Jadi, semua sifat ma'nawiyah itu mengikuti sifat ma'nawiyah. Jadi, keadaan zat Allah yang maha berkehendak, kerana Allah Ta'ala memiliki sifat iradah. Berkehendak. Keadaan Allah itu maha mengetahui, kerana Allah Ta'ala bersifat ilmu. Keadaan Allah lebih maha hidup, kerana Allah Ta'ala bersifat lihat. Keadaan zat Allah Ta'ala maha melihat, kerana Allah bersifat basar. Keadaan zat Allah Ta'ala yang maha mendengar, kerana Allah Ta'ala bersifat sama. Gitu. Keadaan zat Allah berkata-kata, mutakaliman, kaum mutakaliman, kerana dia bersifat
sebut sifat ma'nawiyah disebut kaunuhu qadir. Ada kaunuhu qadir. Ada perbezaan di kalangan ulama. Kita ikut je lah. Ini kepala bahasa dulu. Baik, itu kan. Jadi semua keadaan itu, jadi di sana ada, bila cantumkan dua keadaan itu adalah 14. 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani. Jadi secara hakikatnya bahawa dia terus menunjukkan kepada. Kalau kita bincang sifat itu, kita bincang sifat Allah Ta'ala. Namun, kita faham sifat tidak berkaitan dengan zat. Dan hakikatnya ialah zat yang bersifat dengan kodrat. Zat yang bersifat dengan kita bincang. Tapi sekali hal keadaan zat yang maha berkuasa. Hal keadaan zat yang maha berkendak. Hal keadaan zat yang maha melihat. Dan seterusnya. Jadi apa makna di situ? Artinya secara hakikinya bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang sempurna ini dalam keadaan yang sedang. Zat Allah Ta'ala sedang melihat. Zat Allah Ta'ala sedang mengetahui. Zat Allah Ta'ala sedang hidup. Kalau nak dibahasakan dengan bahasa kita sikit mudah faham. Faham itu tak? Jadi hal keadaan itu kekal. Sebenarnya kita ni, kalau kita kata kita berkata-kata, kita ada masa kata-kata, ada masa kita diam. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala kekal berkata-kata. Secara qadim lagi azali. Daripada qadim lagi azali seterusnya. Allah Ta'ala kekal berkata-kata. Tak ada kata dah. Ada noktah. Ada apa namanya koma. Ada harakat. Ada benda tak ada. Karena Allah berkata-kata sudah begitu. Allah berkata-kata terus. Allah berkuasa terus-menerus. Allah mendengar terus-menerus. Allah melihat terus-menerus. Lagi meliputi takdir. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, anak rasa lah. Kita fikir begitu. Tak dapat mencapai sampai hakikat itu dapat kita merasa zat Allah Ta'ala itulah keadaan. Maknanya bila kita bincang ma'nawiyah, kesempurnaan zat Allah Ta'ala di-upgrade daripada sekadar Allah berkuasa, Allah melihat. Tapi bila ma'nawiyah, keadaan juga Allah Ta'ala sedang berkata-kata, sedang melihat, sedang mengetahui. Sebenarnya kalau makrifah hamba sampai begitu tuan-tuan, sampainya seorang hamba kepada makrifah, kepada Allah Ta'ala. Itulah yang sebetulnya lah. Bila kita belajar, kita tahu yang sebetul-betul. Ini cakap tuan-tuan, bila kaji usul dia secara tahqiq ini cakap tak ada dah nak kata benar daripada itu. Cakap yang paling benar, cakap ahli tahqiq usul dia. Tak gitu. Maksudnya Allah sentiasa kekal dalam melihat, dalam mendengar, dalam mengetahui, dalam berkuasa, dalam berkehendak. Tak. Itulah Allah. Itulah Tuhan itu tuan-tuan. Baru berjasa kita nyembah. Baru berjasa kita doa. Baru nak kenal itulah. Itulah dia. Cuma nak takik. Hari ni kita dah takik. Cuma nak dihayati saja. Sebanyak hayat kita. Supaya kita dapat kekal dalam keadaan sinaran pandangan mata hati kita gitu. Sinaran pandangan akal kita gitu. Biasa Allah Ta'ala sentiasa bersifat qadrah. Maksudnya seluruh alam ini dalam genggaman qadrah Tuhan. Seluruh alam ini tak lepas daripada kehendak iradah Tuhan. Seluruh alam ini tak lepas daripada penglihatan Allah Ta'ala. Tak lepas daripada pendengaran Allah Ta'ala. Tak lepas daripada sifat mahajirul Allah Ta'ala. Tak lepas daripada kun fayakun, kalam Allah. Tak lepas daripada. Itu sebabnya tak jadilah segala-gala yang berlaku ini dengan 7 sifat. Diikuti dengan kesempurnaannya dengan hakikat. Apa namanya sifat yang tujuan. Hal keadaan zat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kesedaran seorang hamba pastilah jiwa kita akan terdidik. Pasti kalau dibuat. Dan itulah yang benar. Itulah yang benar. Ya. Hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Tuhan jadi yang mawjud dan jadi yang makhluk. Tapi lain daripada sifat Tuhan. Jadi kita cukup sekali kerana teman. Masih ini berat pembahasan daripada awal tadi. Tapi bila hujung ni nampak lebih dia dah.
sebab ataupun dikeranakan oleh satu yang lain. Lazim berlaziman dalam sifat. Lazim adanya maknawiyat kerana ada sifat. Lazim adanya hal qauluhu fadilan kerana ada sifat. Ya. Itu adalah dia. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada soalan tuan. Ustaz. Ya. Sekarang ni kita nak tahqiq sifat 20 pada diri kita ni sama ada dengan ilmu ataupun dengan kita merasai apa ni sifat 20. Ini dia mesti bermula dengan ilmu. Selepas itu dia akan mesti naik ke peringkat air yakin. Sebab itu kita ilmu difahamkan, ditangkap oleh akal. Kemudian selepas itu dia hayati. Penghayatan itulah yang terpaksa kita lalui dalam hidup. Dalam hidup kita. Dalam ibadah nombor 1. Dalam solat sembahyang itu nombor 1 dari ayat itu. Kemudian dalam kehidupan, kadang-kadang kita datang ujian hidup, kadang-kadang susah senang itu ini, kita dapat memulahkan kepada kita ke Allah. Kemudian datang sakit perut, kodrat Allah Taala, aku hampa lagi. Kalau ini tak kau dulu kepada Allah Maha Kuasa keadaan dalam betul. Kita sedar ini. Ya kan? Dalam bala, dalam rahmat lagi banyak orang lagi budak kita lagi. Dengan rahmat Allah Taala, itu Allah kehendak Allah Taala dia kenikmatan yang banyak. Pada hamba bagi aku syukur. Tak ada satu debu pun daripada dari usaha aku, melainkan aku yang dikurniakan oleh kodrat dan Tuhan. Kita pun sedar. Jadi kita mesti penghayatan sifat hukum. Selain daripada kalau perjalanan orang-orang sufi, dia akan mengingati Allah banyak. Bila ingat Allah banyak, tidak sekadar ingat saja dia, ingat dalam bentuk ini, ingat dalam bentuk faham, ingat dalam bentuk makrifah, kenal kepada Allah. Jadi ahli-ahli zikir pun dia akan menghayati yang kita belajar. Sebab itu kalau orang nak beramal dengan zikir saja, tapi tak bagi sifat guru, sesat barat melanu saja. Sebab itu saya sebut ada di antara orang bertarikat tapi tidak bertasawuf. Ada orang berzikir tapi tidak bertasawuf. Jadi lebih lagi kalau tidak ada usuluddin, ada sesat. Itu yang timbul soalan kadang-kadang dia kata apa? Dia kata pendengaran kita ni serpihan daripada pendengaran Allah Taala. Mutlak saja. Bukan mana boleh. Kalau kita serpih daripada sifat Tuhan, serpih ya. Seolah-olah serpih. Bukan serpih, mana boleh serpih. Mana boleh sama. Kita dah tahu, kita ni kita tidak mendengar. Atau kita bahas sifat mendengar. Kita tidak mendengar. Kita ni benar, kita ni peka, bunyi. Tapi yang kita dengar ni apa? Kita ni didengarkan. Didengarkan dengan kadrat dan iradat. Di situ. Bukan boleh. Kenapa dengar? Pasal Tuhan dengar. Boleh pula itu. Jadi kita mendengar ni ambil 1% daripada pendengaran Tuhan. Ya tak? Ini unsur-unsur yang kadang-kadang nanti bertambah 7 tinggi-tinggi, terjun langsung berabai. Tak boleh. Sebab itu jadi sesat. Pasal takkan gitu sebelum. Kita ni didengarkan dengan kehendak kodrat iradat. Bukan kita ni mendengar kerana Tuhan dengar. Kalau Tuhan dengar, kita dengar. Kita adik-adik gitu. Faham tak? Itu sangat-sangat keliru. Ini banyaknya Allah bila dah pakai fikir-fikir sendiri, ini sesat bagai. Maka nak takut semua. Jadi maknanya itu lah. Mesti dia hayati. Sebab itu nak faham baik-baik, kita hayati dalam hidup kita. Kita rasakan kebesaran Allah Ta'ala. Memanglah maknanya kita dimasukkan daripada akal ke hati. Sebab itu dalam bertabat kita ni, benda ilmu yakin, kita di-upgrade kepada ilmu yakin. Allah Allah. Kemudian buat kesempatan kali buat saya hujan. Semalam dulu kuliah batik. Hujan saja. Tak dengar Ustaz. Tak dengar. Dan kira agak keluar tadi. Tengok sampai air dia siapa balik. Agak balik dendam. Balik. Tak balik tidur sini mana ni. Timur dah sikit air dendam. Coba air dendam. Naik sesedepa lagi. Tak pakai dia. Janganlah tuan-tuan berat ni faham dah 10,000 kali tak. Kuat dengan makan pada 4 daerah.
yang kemudian sekali dulu dengan maka itu undang-undang kan yang dalam itu lebih itu apa pemisah ini lagi saya boleh ya tak sikit sikit boleh mana ada lagi yang tak dan itu tentang kalau bolehnya yang ada sebutnya soal jawapannya tak perlu. Saya pun macam anak pun kan sampai 3, 4, 2, 5 orang dulu. Yang berdepan dulu ni bukan dari bawah. Kalau tak waktu dia belajar di rumah dia. Debat kalau dulu itu. Bukan senang. Nama zihin yang kharaj ni pada saya tu. Ini nama zihin penuh kharaj. Allah penuh pada. Maknanya ni makna dia perempuan. Ada tentang kasih duit sikit-sikit ayam lepas sekali ni sampai yang gambaran saya rasa saya ikut sehabis muda lah tapi kita pakai pepita anak bantu gitu kalau nanti cari makan ada lalu kan ulang balik maksudnya adonyo ada itu kan yang dekat semua tapi kita tanya kita bilang tidak dekat semua berkat dekat semua sekali nak nyampe satu benda tu ulang 10 kali ulang 10 kali nanti berkat memang ada jadi ini tak ada orang daya gaji 20 tahun tak pernah daya gaji 20 tahun anak-anak kita tak daya mudah gaji lama dia boleh gaji musim sampai umur 10 tahun dia sanggup menjalan pakai gaya dia pun menjalan tak bukan dia nunggu ke kan dia pandang ada apa ada pondok kecil tu ada kita benar ada bekerja dulu dia lagi kekal hidup dia masa lebih kurang tidur lebih kurang ada sempit ni lagi pondok ni tapi kita alim betul saya tu guru saya belajar dia tugas saya lebih perhatikan dan saya kursus ada 7 lemari rumah kata dia saya ni jahat saya semua mata saya kedua saya semua mata ni jahat mata betul ni, mata tauhid dia, mata nahwu. Apa semua? Saya fikir dia pada kedua ni. Kata dia, kita tak ada kerja. Mudah saya ada nak lepas. Jadi ni jujur mana dia tak bayar kita. Ini ngaji ni 12 tahun. Itu kira di mana payung ni 12 tahun. Dia bermula ngaji dia di Pasir Mat dengan Tuan Ismail Ismail Wali Allah Pasir Mat dekat Bandung di situ dah tahun baru kita sampai Tuan Ahmad kami dengan Quran hafal lagi ibu adik lagi sebab tu guru saya tugas dari kita setahun kena pondok 3 tahun boleh pakai sendiri 5 tahun boleh jadi terimam kampung 7 tahun orang kena ustaz yang dua-dua tembel dalam kampung boleh pergi kampung 10 tahun baru gelap nak wajib nak tongkat mana ada anak kita dari mengaji sampai 10 tahun tak ada dalam sejarah Ustaz ya, adakah sempurna syahadat kita tanpa kita memahami antara kalimah tauhid dengan kalimah iman yang terkandung antara kalimah dua kalimah syahadat yang terkandung dalam memahami dia setakat mana fahaman mana tidak ambil kesimpulan daripada akidah iman tadi ya, asas fardu ain ini tuan-tuan para ulama kata gini maknanya kesimpulan dalam syahadat kita itu mesti terkandung sekurang-kurangnya 50 kaidah iman. Kita faham maknanya hujah ni pendek je. Tapi kita faham 50. Maknanya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Lepas tu 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Rasul. Jadi semua sekali 50. Tak tu. Kita katakan, anak katakan kesempurnaan iman, kesempurnaan syahadat, soal syahadat itu di situlah. Nak mendengar ni tadi tak semasuk.
Kalau qadiran itu masuk dalam 20 tu lah. Yang kita wajib mengenal secara tafsir, secara satu-satu ini kita ngaji ni. Rasa saya tidaklah jenis mana-mana. Nak dipahami, tidak seperti tuan-tuan boleh susul macam saya boleh susul. Tapi tuan-tuan boleh faham tak? Sejak saya muda daripada mula kita ngaji tu, tuan-tuan boleh faham. Itulah maknanya bila kita mengucap syahadat, kita boleh mengelintas saja dalam fikiran kita kesempurnaan. Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu tidak, Allah Ta'ala secara keseluruhan. Kelintas dia. Sehingga takkitlah kita ucap asyhadu an la ilaha. La ilaha. Dalam ilaha tu yang kita kenal Nabi tu, ilaha. Dalam ilaha tu dia kena al-uluhiyah. Ilah. Alif lahu itu ilah. Alif bawah ilahun. Macam ilah. Ada tuan ilah. Tiga je huruf. 3 je huruf. Dalamnya apa? Dalamnya Allah kaya. Makhluk apa? Itu dia. Satu Allah kaya, satu makhluk apa? Satu dalam. Allah kaya, makhluk apa? Dan itu namanya uluhiyah. Kalau bahasa Arab adalah istighna dengan iftiqar. Itu dalam. Ilah. Itu mana ilah? Jadi dalam itu benda. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Apa maksud? Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud melainkan Allah. Tidak ada yang sebenar-benar qiyam melainkan Allah. Tidak ada yang sebenar-benar baqa melainkan Allah. Tidak ada yang sebenarnya mukhalafah melainkan Allah. Tidak ada yang sebenarnya qiyamul ala bin nafsi melainkan Allah. Tidak ada sebenar-benar wahdaniyah melainkan Allah. Nampak tak tuan? Ilah. Kalau kita apa mana ilah? Ilah mana sampai 20 tu lah. Jadi tasawuf ni keseluruhan. Bila kita dapat memahami, tapi kalimah rangkum sekali, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah. Tuhan yang sebenarnya apa? Tuhan yang benar-benar wujud. Tuhan yang benar-benar qiyam. Tuhan yang benar-benar bapak. Dah. Asalnya. Artinya itulah. Daripada berhati ke pagi tu sampai di pondok-pondok sampai pukul 8 pagi, beribu pagi. Benda ni silap Tuhan. Pasal mana ada? Lebih lagi berhati ke orang lah. Tak pasal. Berayam, mangga ayam, daging kambing, sop tulang, kemarin pulut kuning dah dalam. Mana benda yang buatnya? Itu gitu juga. Mana boleh, mana kita kumpulkan tu. Nak wujud tidak bakal mufalafatu ta'ala dia berkiam ta'ala bin nafsi. Wadah dia qadra ilah sama bahasa kalau isi tahu. 20-20 silap. Kalau kita berhati kita ada. Baru bisa. Baru bisa dulu tuan-tuan. Nak dijadikan daging tu. Itu namanya ilah. Kita sebut la ilaha illallah. Itu maksudnya. Sebab tak dia kata ilallah, 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 ilallah. Kata mudah tak kena. Kata kena balik-balik. Sebut kena betul-betul. Mana kan? Jadi mana dari segi tauhid yang maknanya mesti gitu dalam. Kalau tak payah mana, azal dah tu ada saya sebut. Apa di dalam ilah? Apa di dalam ilah? Cukup dengan sifat dulu, tak cukup lagi. Tiada yang maha pemurah melainkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyum, Al-Qayyum. 99 benda masuk dalam. Tak ke banyak benda dalam ni tuan-tuan. Kita berhati banyak bagi kita banyak benda nak isi. Hanya berapa tadi? Boleh ustaz, aduh sangat. Allah, kita 99 campur 20. Aduh, kata lebih. 15 saja dah. Gini tuan-tuan. Sebenarnya, walaupun banyak, kalau tuan-tuan dapat hangsa banyak. Itu sebab banyak sekarang. Dalam banyak-banyak ada satu hangsa. Tapi pagi ni hangsa satu. Pagi ni orang punya nak dapat rezeki banyak, dapat itu badan pun bubat dah sihat dah. Anak-anak sihat bangsa kata Allah. Tiada Tuhan yang memberi nikmat melainkan Allah. Tiada Tuhan yang
amat pemurah, rahmat, belanja Allah. Hak tu lanyok selama 1 jam fikir tu. Hak tu dia berseru. Bila berseru 1 jam tu, bawa keluar. Teman-teman, saya dia mana dalam buku. Biasa bawa ke mana? Itulah dia kita cover tadi. Penghayatan tu. No. Ada dia. Tak, tidak semesti semua sekali tu. Saya ceritakan dia punya gedor ni semua sekali. Tapi nak kita makan sebangsa-sebangsa tak apa. Tak. Sebangsa tu kalau kita dapat apa secara penuh dalam jiwa kita cukup mahal dah harga. Itulah dia martabat makrifah itu. Itulah namanya khusyuk. Itulah namanya ainul yakin. Yakin dengan mata hati. Faham tak? Itulah namanya ahli tauhid. Kalau besar dia. Ada benda-benda gini. Kadang-kadang bila kita tak bahagia, kita ada Tuhan dari hati kita McDonald je. Tidak ambil. Kadang sekali-sekali kita rasa kita ni rasa banyak dosa Tuhan. Tapi mahu kita semayang, mahu kita ibadat kita rasa Tuhan ni mahu mengampun. Al-Ghafur, Ar-Rahim. Mengampun dan dikasih sayang Tuhan. Ingat musibah. Ini semua tuan-tuan main-main dan beriman. Ini namanya. Dan inilah cebisan daripada hati Nabi. Nak apa? Cebisan daripada cebisan makrifah Rasul-Rasul dan awliya wali-wali Allah. Makrifah arif billah. Dengan diisi ilah dengan barulah syahadat kita sampai ke kesempurnaan. Yang betul-betul menjadi apa yang sempurna. Allah. Pedalang-pedalang itulah dapatlah kemanisan ini. InsyaAllah. Payah. Kadang-kadang kita menanya macam payah. Tak jawab. Malah kita berita. Buah putih macam. Tak. Buah putih macam. Kalau boleh bawa dalam semayang. Buka. Rasa ada ya Allah. Paling asal. Sejak kita kira-kira Allah. Ada. Baca jangan salah baca pula. Tiba-tiba ada Allah. Cakap Melayu. Itu tak betul lah. Mati ini tidak. Tapi mana baca tapi hati rasa ada ya Allah. Sampai sudah payah. Kita sudah dapat setitik daripada khusyuk Nabi SAW. Takik tuan-tuan. Kalau kita ni, kita suap kepada Tuhan. Tak. Kalau balik gitu. Yang mana orang kita? Dah menyelam dulu. Ingat dulu bersama ini. Tapi ingat balik semua lagi. Tapi kita dah ada model dah. Tapi kita dah belajar, kita dah faham. Memang terik syaitan terik ke? Dan terik kita tadi lah. Lepas tu sampai dulu kita balik pula kepada ingatan itu. Itulah. Bahkan saya pendapat semuanya dulu kan aja. Nerek je, nurut. Allah sayang pada hati kita. Dia dan hati kita. Masa membuat dan kita baca sembahyangnya hati, sembahyang itu dia baca. Tapi hati kepada hati kita bukan. Sayang pada hati. Sayang pada hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sayang kepada. Kau cerita sepanjang daripada takbir tadi. Nabi kata batal segala dosa daripada lahir sampai saat ini. Kalau mati baca musik. Tak. Satu yang boleh semayang mengingat Allah daripada takbir sampai salah, maka habis segala dosa. Bagi anak lahir di dunia. Itu tuan-tuan. Mahir sangat. Kalau dapat semayang wajib itu, Allahu Akbar. Jadi biasanya kalau bunyi hak luas sikit, semayang sunat pun dapat. Semayang wajib tayar tuan. Tayar tu meneh hari. Kita aja. Cukup lah tuan-tuan. Kan ada lagi soalan? Singkat-singkat.